Untuk blog ini saya ingin berbincang mengenai perkara dan juga isu ini di mana situasinya Singapura terbuka untuk menerima cadangan baru dari Malaysia berkaitan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur Singapura. Walaupun kedua-dua negara sebelum ini telah pun bersetuju untuk menamatkan projek tersebut. Di mana semalam Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata Kementerian Pengangkutan dari kedua-dua buah negara akan membincangkan perkara tersebut dan Singapura berharap menerima butiran lebih terperinci dari Malaysia. Untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini bersama saya di talian pada ketika ini ialah penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Martada Muhammad dari Universiti Malaysia. Assalamualaikum, selamat tengah hari Prof. Bagaimana kita melihat kepada perkembangan terbaru ini? Ini adalah isu yang ataupun projek mega yang melibatkan dan juga berkaitan dengan hal berkaitan ekonomi dan sebagainya, tetapi mungkin daripada banyak perkara ianya dipolitikkan dan juga perspektif politik itu perlu diambil kira di sini. Pada pandangan Prof dan juga analisis Prof, kewajaran untuk melihat kepada cadangan untuk menilai semula projek ini bagaimana? Pertama, saya melihat bahawa sebelum apa-apa keputusan dibuat oleh kerajaan, bagi saya kerajaan perlu mengkaji semula beberapa isu, terutama kalau kita melihat sebelum ini program ini pertamanya telah bersetuju untuk dilaksanakan dan telah kalau kita lihat mengakibatkan berbilion ringgit dari segi pelaksanaan infranya. Kemudian kita dapati ditangguh dan Singapura tidak bersetuju apabila kita menangguh dan kita terpaksa membayar pampasan yang berjumlah ratusan juta. Jadi sudah tentulah ini perkara-perkara yang perlu diberi perhatian terlebih dahulu sebelum kita membuat keputusan untuk meneruskan kembali projek ini. Kerana saya melihat bahawa dari segi keuntungan sudah tentulah Singapura mendapat banyak keuntungan dan faedah terutama daripada pampasan yang telah kerajaan bayar kepada kerajaan Singapura sebelum ini. Dan sebab itu kita melihat juga bahawa sebelum sesuatu keputusan dibuat, kerajaan perlu memastikan apakah perbelanjaan-perbelanjaan yang telah dibelanjakan sebelum ini, apakah ianya berbaloi dari segi kita nak membelanjakan sejumlah peruntukan yang baru untuk meneruskan kembali projek ini. Dan dalam masa yang sama kita juga perlu melihat bagaimana pendekatan Singapura dalam hal ini. Apakah mereka sanggup memulangkan semula wang pampasan tersebut demi memastikan bahawa projek ini dapat diteruskan kembali ataupun tidak. Jadi bagi saya itu kerajaan perlu selesaikan terlebih dahulu supaya pihak kita juga akan mendapat keuntungan dan faedah daripada penerusan pelaksanaan projek yang akan menelan berbilion ringgit ini. Jadi sebab itu saya merasakan bahawa perlu ketetapan itu dibuat terutama dengan mengambil kira keputusan daripada kerajaan Singapura, bukan saja mereka bersetuju kerana sudah tentulah kalau kita melihat secara kasar mereka tidak mempunyai masalah untuk bersetuju kerana mereka tidak rugi apa-apa setakat ini. Namun bagi kerajaan Malaysia kita telah pun membayar pampasan sebelum ini dalam sejumlah yang agak besar. Jadi apakah kesediaan kerajaan Singapura untuk memulangkan semula wang pampasan tersebut kepada kerajaan kita demi memastikan bahawa program dan projek sebegini dapat diteruskan lagi dan ianya akan memberi faedah bukan saja kepada kerajaan kita, bahkan juga mungkin kepada kerajaan Singapura, tetapi mengambil kira kesediaan Singapura untuk memulangkan kembali. Bagi saya ini satu perkara yang perlu diberi fokus terlebih dahulu oleh kerajaan kita untuk mengharapkan supaya kerajaan Singapura dapat memulangkan kembali. Prof, diskusi ini agak eksklusif melibatkan pemimpin tertinggi kedua-dua buah negara. Namun begitu, dalam aspek yang lain juga, kita ingin melihat bagaimana ianya dapat diberikan limpahan ekonomi kepada rakyat secara keseluruhan di seluruh jajaran HSR ini. Bagaimana kita membaca sentimen rakyat secara keseluruhannya? Kerana pastinya dalam hal pemulihan ekonomi, hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi harian rakyat itu lebih dominan pada ketika ini. Tapi untuk berlaku adil, inilah projek jangka masa panjang. Tapi kalau melihat secara keseluruhannya, keutamaan itu diletakkan di mana? Dan juga bagaimana Prof menganalisis dan juga melihat kepada sentimen rakyat terhadap projek mega seperti ini? Kalau dulu kita melihat apabila kerajaan terpaksa membatalkan projek mega ini dengan Singapura dan dalam masa yang sama terpaksa membayar sejumlah pampasan yang sangat besar, ia juga telah menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat Malaysia kerana kita terpaksa membayar
satu jumlah yang sangat besar kepada kerajaan Singapura. Sedangkan mungkin perbelanjaan tersebut boleh digunakan untuk menguruskan hal ehwal negara, terutama dalam memberikan pertumpuan kepada aspek-aspek pembangunan. Kalau kita lihat kepada pandemik, kita tahu bahawa ketika itu pandemik juga berlaku, mungkin tumpuan wang itu boleh diberikan kepada cara nak menguruskan hal ehwal pandemik dalam negara kita dan juga memberikan bantuan-bantuan subsidi yang perlu. Jadi bagi saya, apabila kerajaan terpaksa membelanjakan sejumlah wang yang besar bagi memastikan bahawa projek mega ini dapat dilaksanakan, maka sudah tentulah ia perlu diberikan justifikasi sejauh mana kebaikan itu akan diperolehi oleh rakyat jelata. Kebaikan bukan sahaja dari sudut jangka pendek, bahkan juga kebaikan dari sudut jangka panjang. Kerana mungkin rakyat agak sukar untuk melihat apakah faedah yang akan mereka perolehi tanpa diberikan penerangan yang mendalam berkaitan dengan apakah faedah-faedah yang akan dinikmati oleh masyarakat, bukan saja yang akan menggunakan landasan kereta api laju ataupun kereta api laju ini, bahkan masyarakat-masyarakat yang mungkin berada di sekitar yang juga akan mendapat faedah. Jadi industri sisiran kalau kita lihat juga pasti akan mendapat faedah. Namun perkara-perkara sebegini perlu diterangkan dengan lebih jelas, dengan lebih mendalam agar masyarakat akan jelas apakah yang akan mereka nikmati jika projek yang akan menelan belanja yang sangat besar ini akan diteruskan. Jadi bagi saya ini isu-isu yang mungkin akan menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat. Apakah faedah-faedah yang akan mereka nikmati jika kerajaan meneruskan kembali projek mega sebegini? Prof, di beberapa negara tertentu, negara maju khususnya, proses libat urus diadakan secara terus bersama dengan rakyat. Dan dalam hal yang berkaitan dengan perbelanjaan begitu besar ini kurang popular di Malaysia apabila pandangan rakyat itu diwakili, pandangan rakyat itu diambil kira. Kalau perlu buat polling, buatlah polling dan juga melihat kepada sentimen rakyat untuk mewajarkan projek sebegini besar dilakukan. Pada pandangan Prof, bagaimana itu perlu dijadikan satu keutamaan oleh kerajaan juga untuk menjustifikasikan keperluan projek pada ketika ini? Memang kalau kita melihat dari sudut tadbir urus yang baik, kerajaan mestilah memastikan bahawa input daripada masyarakat itu perlu diambil kira. Terutama dalam projek-projek, program-program yang melibatkan sejumlah wang peruntukan yang besar. Kerana sudah pastilah jika kita melaksanakan projek-projek yang akan menelan belanja yang besar, maka ia juga pasti akan memberikan impak kepada masyarakat. Dan masyarakat keseluruhannya sudah pasti mahukan supaya faedah-faedah yang akan dinikmati mereka itu juga adalah dalam skala yang lebih besar. Jadi ini bagi saya sangat penting. Tetapi yang saya dan masyarakat ingin tahu apakah keputusan kerajaan G2G discussion ini telah sampai ke peringkat muktamad, sepakat untuk meneruskan projek yang tertangguh sebelum ini, ataupun apakah isu-isu ini masih lagi dalam peringkat perbincangan. Seperti mana yang saya katakan tadi, kita juga ingin mengetahui apakah kesediaan Singapura untuk mengembalikan semula wang pampasan tersebut. Dan jika program ini dilaksanakan, bagaimana skill projek itu nanti, apakah ia akan melibatkan sejumlah peruntukan yang besar juga seperti mana yang telah dirancang sebelum ini, ataupun mungkin skalanya agak kecil, mengambil kira bahawa kedudukan keuangan negara kita juga adalah tidak begitu kukuh dan banyak peruntukan-peruntukan yang perlu disalurkan kepada perkara-perkara yang perlu diutamakan, terutama bukan sahaja membangunkan ekonomi tetapi juga menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama menghadapi pandemik ini. Jadi bagi saya, jika sekiranya keputusan yang yang kita tahu hanya lebih kepada perbincangan di antara Perdana Menteri Malaysia dan juga Perdana Menteri Singapura, namun kita belum ada satu kenyataan yang konkret yang dikeluarkan secara bersama oleh kedua-dua negara dalam menyatakan secara jelas bahawa projek mega ini akan diteruskan. Jadi bagi saya itu yang lebih penting pada ketika ini. Perlu diketahui pada ketika ini. Terima kasih Prof kerana sudah bersama dengan kami mengulas mengenai isu ini.